Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Muallimah akan terangkan pelajaran kita yang seterusnya dalam mata pelajaran Akidah tahun 5. Pada minggu-minggu yang lalu, kita dah mempelajari pelajaran yang pertama, iaitu tujuan-tujuan agama Islam diturunkan. Jadi dalam pelajaran yang kedua, kita akan lihat topik yang baru yang juga ada kaitan dengan agama Islam. Okey. Sebelum tu kita baca dulu satu dalil dari surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuhan di bumi sesudah mati, serta ia biarkan padanya daripada pelbagai jenis binatang. Demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya semua itu adalah tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. Ayat ini menunjukkan beberapa kejadian yang berlaku di bumi kita, kan? Apa kejadian-kejadian yang antum nampak dekat sini? Ada kejadian langit, ada pertukaran malam dan siang, tentang kapal-kapal yang boleh berlayar di lautan. Lepas tu tentang kejadian hujan, tentang Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan pelbagai binatang, tentang peredaran angin bergerak, kan? Tentang awan ni dia special, dia satu ciptaan Allah yang unik. Dari jauh kita nampak, tapi bila dekat kita tak boleh pegang pun, kan, awan. Dan semua ini Allah cipta bukan untuk saja-saja, tetapi untuk membuktikan bahawa Allah itu maha berkuasa, dan benda ini hanya orang-orang yang berfikir sahaja boleh merasai kekuasaan dan keesaan Allah. Bagaimana hujan terjadi? Pernah tak kita fikirkan macam mana hujan ni terjadi? Pelik tak? Macam mana tiba-tiba kadang-kadang tengah panas, tiba-tiba hujan. Dan hujan ni dia bukannya macam air paip yang mencurah-curah tu. Dia turun setitis demi setitis. Inilah antara hebatnya ciptaan Allah. Dan pastinya kejadian hujan ni mestilah ada cara dia. Macam mana orang, kalau manusia, kan, dia menciptakan sesuatu, mestilah diperbuat daripada ada kilang yang buat. Kilang ni dia mesti ikut sistem-sistemnya. Sama juga macam hujan, ada proses-proses untuk menghasilkan hujan. Okey, gambar apa ni? Ini sistem solar kita. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Tetapi alangkah uniknya, alangkah hebatnya Allah menciptakan planet-planet ini tidak berlangkar antara satu sama lain. Kita semua tahu yang planet-planet ni dia sentiasa beredar, kan? Macam kita, bumi beredar mengelilingi matahari 365 hari untuk dapat 1 tahun. Itu membuktikan bumi kita ni beredar mengelilingi matahari. Tapi subhanallah, hebatnya ciptaan Allah ni, tak pernah sekalipun planet-planet ni berlangkar. Mesti ada satu peraturan, mesti ada satu sistem yang membuatkan planet-planet kita ni bergerak, beredar mengelilingi matahari dalam keadaan yang teratur. Ini pula, semua benda di bumi ini Allah ciptakan tumbuh. Allah maha menciptakan daripada satu benda yang tiada dan menjadi ada. Samalah macam tumbuhan ni, sentiasa dia akan membesar. Dan semua benda, semua makhluk dalam dunia ni, dia membesar. Ini adalah salah satu ketentuan Allah, ataupun kita boleh sebut sebagai sunnatullah.
ketetapan Allah. So hari ni kita nak belajar tentang Islam adalah peraturan. Islam yang kita anuti ini merupakan satu sistem yang mengajar kita tentang kehidupan, yang memberikan kita panduan untuk kita hidup. Jadi macam mana kalau kita main bola contohnya kan, main bola mesti kena ada peraturan. Kalau tak seronok nak main bola tu, tak tahu apa objektif nak main bola tu, nak menang macam mana, yang kalah kira macam mana, kita tak tahu kan. Samalah macam agama Islam. Bila kita menganut agama Islam, kita mesti ikut peraturan-peraturan yang dah diberitahu oleh Allah, yang Allah dah tetapkan, supaya kita dapat capai apa yang kita nak di akhirnya. Faham? Okay, Mak harap boleh faham. Semua kejadian mengikut peraturan dan ketentuan Allah. Semua kejadian ni ialah semua perkara yang berlaku dalam dunia ni. Cuba fikirkan apa lagi kejadian-kejadian yang berlaku dalam dunia ni. Kejadian hujan kita dah sebut tadi, tentang peredaran planet mengelilingi matahari. Lepas tu apa lagi? Kejadian siang dan malam, tentang tumbuhan. Lepas tu macam mana kejadian pelangi, macam-macam semua benda, tentang kelahiran. Semua perkara alam satu, alam semesta ini berjalan mengikut sunnatullah, mengikut ketetapan Allah. Contohnya kejadian siang dan malam, Allah dah tetapkan bumi berputar pada paksinya, yang menyebabkan ada sebahagian bumi yang menghadap matahari cerah, maksudnya siang, dan bahagian bumi yang membelakangi matahari jadi gelap, maksudnya malam. Memang Allah dah ciptakan keadaannya macam tu, dan itulah yang akan berlaku sehinggalah satu masa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu hari akhirat. Jadi macam mana dengan manusia? Adakah manusia kena ikut peraturan Allah juga? Ya, betul. Kita ini pun adalah sunnatullah. Contohnya macam mana kita dilahirkan. Kita dilahirkan, lahir-lahir kita bayi. Semua manusia fitrahnya, lahir-lahirnya mestilah dalam keadaan bayi. Ini sunnatullah. Jadi semakin kita membesar, akhirnya kita akan mati. Dan sunnatullah ni juga manusia ni semakin membesar. Tak ada manusia yang semakin mengecil kan, makin muda, tak ada. Semuanya daripada muda jadi tua. Dan manusia ni mestilah hidup mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Manusia juga mestilah hidup mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita kena hidup mengikut peraturan Allah? Satu sahaja jawapannya ialah untuk menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Manusia kita, terutamanya manusia orang Islam ni, kita bukannya nak hidup di dunia sahaja, tetapi kita nak hidup di akhirat juga. Kita nak bahagia di dunia dan kita juga nak bahagia di akhirat. Kalau kita nak bahagia di dunia, kita kenalah ikut peraturan yang Allah dah tetapkan. Kalau Allah haramkan berjudi contohnya, hari tu kita dah belajar dah tentang kemaslahatan berjudi ni. Allah haramkan untuk menjaga akal fikiran kita. Kalau kita tak ikut peraturan Allah ni, kita akan jadilah orang yang kehidupannya tak tenteram. Sebab bila berjudi ni, kita jadi stres, banyak menanggung hutang. Contoh lain, minum arak kan. Allah haramkan minum arak ni supaya mendapat menjaga kewarasan akal kita ni, supaya kita dapat berfikir dengan betul. Kalau asyik bila minum arak, kesannya ialah memabukkan dan hilang pertimbangan. Jadi macam mana nak hidup dengan bahagia di dunia? Buat apa-apa semua tak jadi. Sebab itulah Allah haramkan arak dan juga perkara-perkara lain yang Allah haramkan. Dan berkat insya-Allah dengan kita mengikut peraturan Allah di dunia, Allah akan bagi ganjaran di akhirat. Maka di dunia pun kita dapat kesejahteraan, di akhirat pun kita dapat kesejahteraan.
Dan ini adalah doa yang kita boleh mohon kepada Allah untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ataupun doa yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baiknya Allah ni, Allah tidak membiarkan hamba-Nya hidup tanpa peraturan. Daripada sekecil-kecil perkara Allah dah rancang, Allah dah teliti, Allah dah cipta dengan sebaik-baik kejadian. Dalam badan kita pun ada peraturan-peraturannya. Peraturan pernafasan kita. Kita boleh kawal ke pernafasan kita. Bila kita tak nak bernafas, kita pun tak bernafas. Dan kita tak ada masalah bila kita tak bernafas. Kita boleh ke? Tak boleh kan? Sebab Allah dah ciptakan manusia ni memang bergantung kepada pernafasan. Itu hukum Allah, itu sunnatullah. Kita tak boleh melawan apa yang Allah dah tetapkan ni. Dan sama jugalah dengan kejadian siang dan malam. Dan Allah akan bagi peraturan-peraturan ni supaya kita ni dapat hidup dengan aman dan tenteram di dunia. Ini adalah antara akibat jika tak mengikut peraturan-peraturan yang Allah dah tetapkan. Maka berlakulah pencemaran macam-macam kan. Ni kalau tak ikut SOP, orang kata tak ikut SOP, jadilah pencemaran. Kilang-kilang beroperasi suka-suka hati nak buang sisa-sisa semua tu secara terbuka, yang mengakibatkan nanti jadilah pencemaran udara. Dan kalau semua orang membuat aktiviti pembalakan tanpa kawalan, hilanglah hutan-hutan kita ni. Tak adalah hutan-hutan kita ni sebagai kawasan terdahan hujan. Sebab itulah berlakunya banjir kilat macam-macam kan. Dan juga kalau kita ni tak ada self control, tak boleh kontrol diri sendiri, jadi ni kita akan terdedah kepada wabak-wabak yang menakutkan. Macam sekarang ni kita hidup dalam wabak COVID-19 ni kan, yang berpunca daripada sikap manusia tu sendiri yang tak menjaga tak menjaga kesihatan, tak menjaga semua benda nak makan kan. Kita tahu benda tu, semua benda nak makan. So kita kena ikutlah peraturan yang Allah dah tetapkan. Makan apa yang Allah halalkan sahaja, yang Allah haramkan jangan usik, jangan buat, jangan makan. InsyaAllah apa yang Allah buat tu tak sia-sia. Apa yang Allah arahkan tu, Allah perintahkan tu tak akan mensia-siakan kita. Sebaliknya akan memberikan kita kesejahteraan untuk hidup di dunia. Ada dua peraturan dalam Islam. Islam ini dia merangkumi dua peraturan. Ada peraturan ijbari dan juga peraturan ikhtiari. Peraturan ijbari, peraturan ikhtiari. Kedua-dua peraturan ini adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Tetapi dalam kelas ini, untuk kelas kali ini, Mukadimah tak akan terangkan lagi apakah itu peraturan ijbari dan apakah itu peraturan ikhtiari. Mukadimah cuma nak antum tahu sahaja, asalkan pernah dengar sahaja, dapat sebut pun dah okey dah. Peraturan ijbari, peraturan ikhtiari, itu sahaja yang Mukadimah nak antum tahu. Dalam Islam ini terdiri daripada dua peraturan, peraturan ijbari dan peraturan ikhtiari, dan kedua-dua peraturan ini saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, di akhirnya dah habis dah untuk kelas hari ini. Nanti untuk yang belum buat lagi soalan, tak jawab lagi soalan kefahaman ni, tekan link Google Form yang Mukadimah dah bagi dekat link kat bawah ni. Terus jawab soalan dan hantar terus. Okey, Mukadimah akan tandakan dan pulangkan semula dan kongsikan markah yang antum dapat. Itu sahaja, kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum.